Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, sebelum itu terlebih dahulu kita raikan teman-teman yang sudah berada di ruangan komen kita ini sedari awal tadi bermulanya siaran langsung kita. Pertama tadi saya lihat ada Kak Sugiyarti daripada ruangan YouTube. Terima kasih Kak Sugiyarti kerana mengikuti kami dari ruangan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Selamat pagi Kak Sugiyarti. Moga sihat-sihat sejahtera dan senyum-senyum selalu. Senyum tak saya? Senyum. Okey, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Okey, Allah SWT permudahkan pengajian kita pada pagi ini. Banyak ujiannya. Kita ada Kak Som kita. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dalam keredaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Terima kasih kerana dengan kita pada pagi ini. Kita juga ada Kak Noh. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noh. Terima kasih. Selamat pagi juga. Liza juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ramailah ya, nak baca satu-satu takut tak habis nanti. Kita ada, saya sekaligus ya, kita ada Kak Aisyah, Zahira, Kak Fauzia, Kak Ainun kita. Siapa lagi tu? Kak Farida. Oh, Cik Salimah pun ada dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Johara. Oh, ramai ya hari ni. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Ada juga Kak Mas kita yang suka cap-cap. A good rainy morning to you. Yes, betul. Hujan. Tapi hujan dah berhenti kan di Hogang, betul tak? Rumah saya bau nasi lemak ya sebab saya masak nasi lemak. Lapar kan? Okey, tak apa. Sebab mak kita tak ada rumah so kita kena masak hari ni. Jadi kita masak nasi lemak bau pula aromanya. Jadi tak fokus pula dah mengajar ya. Okey, baik. Muslimah yang saya kasihi semuanya, hari ini kita berada di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan paparkan jawapan. Kita di muka surat yang keberapa? Oh, Muslim Ahmad. Dia je Muslim Ahmad ni. Kenapa tiba-tiba dia dekat YouTube ni? Tak apalah, mana-mana. Lama saya tak jumpa Muslim Ahmad ni. Selalunya ada dia dengan kita. Tapi dia dah lama dah. Dia tak jadi admin. Dia dah melucutkan jawatannya sebagai admin. Orang lain dah menggantikan dia. Baik, Kak Nur kita, muka surat 398. Terima kasih Kak Nur. Ada lagi jawapan yang lain? Kak Mas, muka surat 398, bab yang kelima. Kak Som pun sama juga, Liza pun sama juga berikan jawapan di situ. Okey, baik, kita lihat ya. Slide kita pada pagi ini. Okey. Muka surat 398, bab bertanya tentang rukun-rukun Islam. Betul, sebagaimana yang Kak Aisyah type di situ, bab bertanya tentang rukun-rukun Islam. Kita ada satu, sebenarnya dia sama lah ya, bukan topik barulah. Intipatinya sama, perbincangan sama, cuma jalan ceritanya berbeza, hadis yang disampaikan juga berbeza. Jadi dalam hadis ini dia agak panjang, harap bersabar ya dengan saya untuk saya baca hadis ini sedikit demi sedikit. Jadi kita dapat ikuti apa yang berlaku secara perlahan-lahan ya dalam peristiwa ini, yang mana ada seseorang dia datang kepada Nabi dan bertanya dengan soalan-soalan.
Sama juga kisahnya sebagaimana minggu lepas, tetapi ada sedikit kelainan pada kisah ini. Okey, baik Muslimah, kita lihat muka surat kita 398 di situ. Yang mana hadisnya bertajuk bab bertanya tentang rukun-rukun Islam. Okey, kita baca. Hadis ini qala al-Imam Muslim rahimahullah haddathani Amr bin Muhammad bin Bukair الناقد حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. Baik, hadis ini ialah daripada Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid telah memberitahukan kepadaku bahawa Hashim bin Al-Qasim Abu Nadar telah memberitahukan kepada kami silap taipan saya di situ. Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kami telah dilarang untuk bertanya. Jadi pada zaman Nabi ini di kalangan sahabat mereka dilarang untuk bertanya tentang sesuatu. Kami pun merasa hairan ketika seorang yang berakal dari penduduk desa datang dan bertanya kepada baginda sedang kami mendengarnya. Jadi di kalangan para sahabat pada waktu itu mereka dilarang untuk bertanya. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang daripada kawasan pendalaman. Bila dia datang, dia pun tanya kepada Nabi dengan soalan-soalan. Jadi di kalangan sahabat ni kata kita pelik lah. Kan dia datang-datang, dia tanya soalan. Tapi pada waktu itu kami mendengar apa yang dipertanyakan dan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Okey, baik kita pergi kepada perenggan yang berikutnya. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Okay, faja'a rajulun min ahlil badiyah. Jadi apa yang dia tanya kepada Nabi SAW, lelaki ini, faqala ya Muhammad atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka qala sadaqa qala faman khalaqa as-samaa'a qala Allah qala faman khalaqa al-arda qala Allah qala faman nasaba hadhihi al-jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala qala Allah qala فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم. Baik. Di dalam persoalan-persoalan yang diajukan oleh lelaki ini, pertama sekali bila dia datang jumpa dengan Nabi SAW, lalu dia pun tanya kepada Nabi, wahai Muhammad. Dia panggil Nabi ni dengan namalah wahai Muhammad. Dia kata kepada Nabi, utusanmu telah mendatangi kami. Maknanya Nabi ada hantar wakil ke tempat dia. Sebab ni kawasan pendalaman, biasanya kawasan perkampungan ni Nabi akan hantar wakil lah di kalangan para sahabat untuk berdakwah di tempat mereka. Jadi lelaki daripada penduduk desa ini, dia maknanya dia dah dapat dakwah tu. Ya, maknanya tentang keesaan Allah, tentang rukun Islam ni, dia dah diberitahu oleh utusan yang Nabi SAW hantar itu. Jadi sebab itu bila dia datang ke Madinah, dia jumpa dengan Nabi SAW, dia pun tanya. Utusan dia, iaitu utusan kamu, datang ke tempat kami. Jadi utusan kamu kata kepada kami, dia mengaku kepada kami bahawa engkau mengaku Allah telah mengutusmu. Okay, Allah telah mengutusmu. Jadi baginda berkata, dia benar. Maknanya utusan itu yang datang memberitahu kepada Nabi, memberitahu kepada dia bahawa Nabi SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata betul lah apa yang
utusan Nabi katakan kepada dia. Jadi di sini lelaki ini pun tanya kepada Nabi, siapakah yang menciptakan langit? Nabi SAW pun jawab, Allah. Allah yang ciptakan langit. Jadi dia tanya lagi kepada Nabi, kalau gitu siapa yang ciptakan bumi? Nabi SAW sekali lagi menjawab, Allah. Allah yang ciptakan bumi ini. Dia tanya lagi, dia tak puas hati, dia tanya lagi dengan Nabi. Siapakah yang menancapkan gunung-gunung itu dan menciptakan apa-apa yang di dalamnya? Gunung, siapa yang tancapkan sampai dia tak bergerak? Gunung ni tinggi kan? Macam mana gunung tu boleh stay macam tu? Kemudian tak bergerak, tak jatuh, tak runtuh. Begitu. Jadi dia tanya, siapa yang menancapkan gunung ganang? Kemudian kemudian menciptakan setiap sesuatu yang terdapat pada gunung ganang ni. Sebab gunung ganang ni ada macam-macam. Hasil bumi kan, penciptaan yang indah yang ada pada gunung ganang ini. Jadi Nabi SAW pun menjawab, Nabi kata kepada dia, Allah. Jawapan yang sama kan? Siapa ciptakan langit? Allah. Siapa ciptakan bumi? Allah. Siapa ciptakan gunung ganang? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun kata kepada Nabi. Okay, dia kata, "Fabillazi khalaqas samaa wa khalaqal arda wa nasaba hazihil jibal, Allahu arsalaka?" Qala na'am. Iaitu dia kata, demi zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menancapkan gunung ganang itu, apakah Allah yang telah mengutuskan kamu? Jadi Nabi kata kepada dia, ya, betul. Allah yang telah mengutuskan aku. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menancapkan gunung ganang dan menciptakan apa ataupun segala sesuatu yang terdapat pada gunung ganang itulah yang telah mengutuskan aku untuk menyampaikan dakwah. Ini jawapan Nabi SAW kepada lelaki itu. Baik, seterusnya, lelaki ini pun dia tanya kepada Nabi dengan soalan yang berikutnya. Okey, dia tanya apa? Kita baca perenggan yang berikutnya dalam hadis ini. Barulah bila kita masuk part ni, dia tanya kepada Nabi tentang rukun Islam. Dia tanya begini. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa laylatina. وقال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. Jadi dia tanya kepada Nabi, utusanmu juga mengaku bahawa kami diwajibkan solat 5 waktu pada siang dan malam hari kami. Nabi jawab, betul. Utusan aku tu datang jumpa kamu, dia beritahu tentang solat 5 waktu tu, betul. Tak salah. Okay. Jadi lelaki ini pun kata kepada Nabi, demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang telah memerintahkanmu demikian? Jadi adakah Allah tadi dia tanya kan, siapa yang ciptakan gunung, siapa yang ciptakan langit, siapa ciptakan bumi? Nabi kata Allah. Okay. Jadi dia tanya lagi kepada Nabi, kalau gitu adakah Allah tadi yang kamu kata ciptakan langit, bumi, gunung, yang suruh kita ni solat 5 waktu ni? Jadi Nabi kata apa kepada dia? Qala na'am. Yalah, betul. Nabi kata, betul. Allah yang suruh aku untuk memerintahkan kepada kalian, memerintahkan kepada aku juga agar solat 5 waktu sehari semalam. Jadi lelaki ini tanya lagi kepada Nabi. Wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Qala sadaqa. Qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha? Allahu amaraka bihadha? Jadi Nabi kata kepada dia, qala na'am. Dia tanya dengan soalan yang sama sebagaimana soalan itu tadi. Cuma kali ini dia tanya tentang zakat. Dia tanya kepada Nabi, adakah kami ini, utusan kamu yang datang kepada kami, dia mendakwa, maknanya dia kata bahawa kami ini wajib untuk mengeluarkan zakat. Okey? Kami wajib untuk mengeluarkan zakat. Dekat jawapan saya ni tak, dekat terjemahan saya ni tak letak pula tentang. Okey, tak apalah. Tak apa. Boleh baca dalam buku ya. Bahawa kami ni wajib untuk mengeluarkan zakat pada harta-harta kami. Jadi Nabi SAW pun jawab, betul.
apa yang utusan tadi datang beritahu untuk cakap tentang bayar zakat tu betul lah, tak ada yang salahnya. Kemudian Nabi dia pun tanya kepada Nabi dengan soalan yang sama tadi. Kalau gitu adakah Allah yang suruh kamu untuk suruh kita bayar zakat? Itu maksud dia. Jadi Nabi kata kepada dia, benar. Allah yang perintahkan. Baik. Seterusnya dia pergi kepada soalan yang berikutnya. Dia tanya kepada Nabi, kan? Dalam hadis ini dia tanya kepada Nabi tentang puasa pula. Okey. Dia tanya kepada Nabi, wa za'ama rasuluka anna alaina sauma syahri ramadhana fi sanatina. Dan utusan kamu juga mengaku ataupun dia mendakwa kita ni kena puasa pada bulan Ramadan dalam tahun kita. Maknanya kita dalam tahun kita ni kita ada bulan Ramadan, so kita kena puasa pada bulan itu. Jadi Nabi kata apa? Sedekah. Betul, utusan aku datang kepada kamu, beritahu kepada kamu tentang puasa tu kan di bulan Ramadan, ia adalah perkara yang benar. Jadi dia tanya lagi kepada Nabi sama dengan soalan yang pertama dan kedua tadi. Kalau gitu, adakah demi zat yang telah mengutuskan kamu, adakah Allah yang telah memerintahkan kamu sedemikian? Maksud soalan ni, dia nak tanya kepada Nabi, adakah itu daripada Nabi? Adakah itu Nabi suruh kita ataupun Allah yang suruh Nabi cakap pada kita? Itu maksudnya. Kan? Jadi Nabi kata kepada dia, sebenarnya yang suruh kita buat semua ni bukan dia, maknanya bukan Nabi yang perintahkan, tapi Allah yang perintahkan. Sebab tu di situ Nabi pun jawab kepada dia, qala na'am, ya betul. Allah yang telah mengutuskan aku, Allah itulah yang memerintahkan kamu untuk solat, untuk bayar zakat, untuk juga tadi ialah berpuasa di bulan Ramadan. Baik, seterusnya dia tanya kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi dia kata kepada Nabi, dan utusan kamu juga mendakwa ataupun dia mengaku bahawa kita ni kan kena pergi melaksanakan haji bagi mereka yang mampu untuk sampai ke sana. Nabi kata kepada lelaki itu, qala sadaqah. Ya, betul. Apa yang utusan aku sampaikan kepada kamu itu adalah benar. Baik, di sini apa yang berlaku berikutnya, kalau kita rujuk pada perenggan ataupun di akhir-akhir peristiwa ini, Anas ibn Malik radhiyallahu an dia pun cerita, qala thumma walla. Kemudian lelaki ini pun dia berpaling untuk beredar. Okey. Kalau kita lihat di perenggan yang akhir itu, dia kata kepada Nabi bila dia berpaling tu kan, dia kata qala wallazi ba'athaka bil haqqi la azidu alaihinna wala anqusu minhunna. Dia kata kepada Nabi, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkannya dan tidak akan menguranginya sedikit pun. Lalu bila Nabi dengar ucapan lelaki ini, apa kata Nabi? La in sadaqa la yadkhulannal jannah. Jika lelaki itu dia benar-benar jujur, pasti dia akan masuk syurga. Okey muslimah, selesai bacaan hadis kita. Panjang tak hadisnya? Panjang ya, kalau lihat buku ada 2 muka surat. Kalau campur dengan terjemahan, 3 muka surat. Okey, saya nak tanya, apakah perbezaan antara hadis ini dan hadis minggu lepas yang kita belajar? Ada beza ataupun tidak? Sila letak di ruangan komen jawapannya. Jalan cerita nampak sama kan? Tapi di mana letaknya perbezaannya? Tak apa, jawab je. Salah pun tak apa. Saya meraihkan semua jawapan. Dipersilakan. Kita dah baca tadi, kan? Keseluruhan hadisnya. Daripada awal hingga ke akhir. Sekali baca, nampak macam sama
dengan kisah kita pada minggu lepas hadisnya. Tapi persoalan saya sekarang, di mana letaknya perbezaan antara kedua-dua peristiwa ini? Okey, Kak Zah jawab apa? Ada tentang haji untuk hadis ini. Oh, hadis yang lepas tak ada ya tentang haji. Tak ada tentang haji Oh, hadis yang lepas ada tentang apa? Solat, puasa, bayar zakat. Oh, itu je. So, yang hari ini ada tentang haji. Baik, ada jawapan yang lain selain daripada tentang haji tu? Last week tak tanya about haji. Okay, sama macam mana jawapan Kak Zah. Terima kasih, Ida. Ada yang lain? Semua nak cerita tentang haji je. Tahulah nak raya haji. Okay. Hadis ini yang hadis ini yang ni, okay, macam mana? Hadis ini yang ni semua yang wajib. Tiada lampiran perkara sunat. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Okay, kalau minggu lepas ataupun perbincangan di sesi-sesi kita yang lepas, hadisnya ada menyebutkan tentang puasa sunat, solat sunat, ya, sedekah, perkara-perkara sunat ada dimuatkan sekali. Tapi kalau yang hadis kali ini, Nabi jawab semuanya berkaitan dengan yang wajib tadi. Okay, terima kasih Kak Mas, cantik jawapannya. Kak Som, minggu lepas ada tambahan haji dan dianjurkan buat sunat. Dia gabungkan dua-dua sekali. Terima kasih Kak Som. Okay, jawapan Kak Zah, Kak Farida dengan Kak Mas, Kak Som dah gabungkan secara satu word kat situ kan. Minggu lepas ada tambahan tentang haji dan dianjurkan buat amalan-amalan yang sunat. Okey, ada tak yang lain? Kak Nur ada nak beri jawapan? Liza, Kak Aisyah? Siapa lagi? Ataupun Kak Sugiyarti kita? Ada tak jawapan yang lain selain daripada yang tadi? Itu je ke perbezaannya? Saya takut laptop ni macam bunyi. Okay, Kak Aisyah jawab apa tu? More or less some answer as above. Alah Kak Syah. Okay macam gitu ya. Sama macam kat atas. Okay lah, boleh lah. Macam tak ada lagi ya yang nak berikan jawapan selain daripada yang kedua-duanya di atas. Selain daripada haji, selain daripada amalan-amalan sunat. Ada tak yang lain? Kak Noh, sama macam Mas Azhar. Oh, sama macam Mas. Masya Allah. Okay, saya nak tanya. Lelakinya sama ke tidak ni? Yang datang ni? Adakah orang yang sama ni? Yang hadis last session kita belajar, siapa? Yang ni siapa? Adakah lelaki yang sama? Ada suara senang Tidak. Jawapan. Tidak. Okey, saya tahulah jawapannya tidak ya. Okay, tak, lelakinya tak sama kan? Okey, lelakinya tak sama. Kalau minggu lepas, perbincangannya, lelaki itu datang daripada Najd. Okey, seorang lelaki daripada penduduk Najd. Di sini lelaki ini datang daripada kawasan pendalaman. Orang kampung lah, maaf ya kalau sebut begitu, orang daripada kawasan perkampungan yang datang jumpa dengan Nabi SAW. Tapi dia tutup kisahnya sama kan? Tutupnya sama tu. Kalau kita lihat hadis yang minggu lepas, lelaki tu pun dia pergi, bila dia pergi dia kata dia tak akan tambah, tak akan kurang. Dan Nabi memberikan jawapan yang sama juga, kalau dia benar maka dia akan masuk ke dalam syurga. Sama dengan kisah kita ini. Tahu tak? Bila lelaki ni dia berpaling, dia nak pergi daripada Nabi SAW, dia kata, demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, bahawa aku tidak akan tambah, aku juga tidak akan kurang. Kan apa yang Nabi SAW sebutkan tadi. Nabi memberikan jawapan yang sama. Kalau dia kata benar, maka dia akan masuk dalam syurga. Okey, baik. Kita lihat kepada tafsir hadis kita di sini. Saya bahagikan kepada dua. Saya tak akan selesaikan ya perbincangan pada pagi ini. Takut nanti kelam kabut. Kita lihat muka surat
400, okey, muka surat yang ke-400. Di situ ada takhrij hadis, okey, tak apa tinggalkan. Makna takhrij hadis ni maksudnya kita boleh dapati hadis yang sama di kitab mana. Itu maksud takhrij hadis, okey. Bila dia kata takhrij hadis, hadis ini ada juga dalam kitab Al-Bukhari, ada juga dalam kitab Imam At-Tirmizi, ada juga dalam kitab Imam An-Nasa'i. Hadis yang sama. Kita ada hadis nombor 103 di situ, tak mengapa, dia hadis yang sama, dia cuma datangkan dengan perawi ataupun rantaian sanad yang berbeza sahaja. Jadi sebab itu dia tak datangkan yang penuh, dia kata apa di situ, hadisnya sama sebagaimana hadis yang apa ni? Yang nombor 102, kan ayat nombor 102. Cuma di sini menariknya untuk hadis 103 ya, di muka surat kita yang ke-400, Anas dia memberikan sedikit penerangan tentang apa yang dilarang untuk bertanya. Kan kalau kita rujuk di hadis 103, dia kata qala Anasun kunna nuhina fil Quran an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu an berkata, dahulu kami pernah dilarang untuk bertanya tentang sesuatu dalam Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilarang untuk ditanya pada waktu itu ialah berkenaan dengan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim lah ya, kalau menurut kepada hadis kita nombor 103. Tapi tak apa, kita lihat kepada tafsir hadis kita di situ bawah sekali kan, perenggan yang terakhir. Tafsir hadis 102 hingga 103, di dalamnya terdapat hadis Anas radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Kami pun rasa hairan ketika ada seorang yang berakal dari penduduk desa datang dan bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarnya. Seorang lelaki dari penduduk desa datang seraya berkata, "Wahai Muhammad, utusanmu telah mendatangi kami. Dia mengaku kepada kami bahawa engkau mengaku-ngaku bahawa Allah Ta'ala telah mengutusmu." Dan Nabi pun jawab, dia benar dan seterusnya hingga ke akhir hadis sebagaimana yang telah kita bacakan secara penuh itu tadi. Baik, muka surat 401, di situ kita ada perkataan. Perkataan apa? Okey. Perkataan nuhina. Nuhina. Rasulullah sallallahu alaihi nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Maksudnya kami pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Jadi apakah tentang sesuatu? Maksud daripada statement ini ataupun perkataan ini ialah pertanyaan yang tidak penting. Jadi Nabi SAW melarang di kalangan para sahabat untuk tanya perkara-perkara yang tidak penting. Kan, kalau kita asyik tanya hal-hal yang tak ada isu tapi lalu kita jadikan ia sebagai isu, nanti ia boleh menimbulkan banyak masalah dalam komuniti. Begitulah pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau tak ada isu, jangan tanya, jangan timbulkan. Ini bukan satu cara untuk kita melarang untuk orang ramai berfikir ya, atau mempunyai pemikiran yang bergerak, berfikir tentang soalan, bukan begitu. Cuma kadang-kadang ada perkara yang tak perlu dipersoalkan. Tetapi kita sengaja untuk persoalkan agar timbul lagi isu baru. Lagi-lagi pada zaman Nabi SAW. Kerana begini ya Muslimah, kalau pada zaman Nabi ni ialah satu zaman yang mana kita dapati wahyu masih lagi turun. Jadi Nabi risau macam ni, kalaulah asyik tanya, bimbang ada hukum baru yang turun yang mungkin boleh memberatkan orang ramai. Sebab itu Nabi SAW larang di kalangan para sahabat ini, kalau tidak ada apa-apa isu, jangan timbulkan dan jangan tanya. Sebab itu di kalangan para sahabat mereka amat berhati-hati ketika mereka nak bertanya. Lainlah kalau sekiranya mereka betul-betul ada masalah.
kan. Sebab tu bila kita lihat pada zaman ini yang datang bertemu dengan Nabi SAW, kebiasaannya yang betul-betul ada problem, ada isu, yang betul-betul ada masalah, nak tahu tentang hukum, baru mereka datang jumpa dengan Nabi, tanya kepada Nabi, yang akhirnya menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu berdasarkan kepada kisah tersebut. Jadi di sini kenapa? Kalau bayangkan semua orang nak tanya tu, tanya ni. Nabi SAW kena ingat, Nabi tidak memberikan jawapan berdasarkan kepada hawa nafsu baginda. Wama yantiqu anil hawa. Allah dah ingatkan dalam Al-Quran. Muhammad iaitu Nabi SAW ketika baginda berbicara, baginda tidak ikut kepada apa yang baginda rasa. Kebiasaannya Nabi akan tunggu dulu ayat Al-Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, barulah Nabi boleh letakkan di mana duduk perkara sebenarnya hukum yang boleh diamalkan. Dia sedemikian. Sebab itu Nabi larang di kalangan para sahabat ini bertanya tentang hal yang remeh-temeh, hal yang tak perlu, hal yang tak ada isu kan, jangan ditimbulkan. Jangan timbulkan polemik lah, macam tu kan. Kalau orang bahasa-bahasa tinggi katalah. Baik, seterusnya di sini kita lihat. Ada satu lagi perkataan dalam hadis kita, iaitu rajulun min ahlil badiyah. Seorang lelaki dari penduduk desa. Yang mana di sini dijelaskan kepada kita, lelaki ini dia belum mendengar larangan tentang untuk bertanya. Sebab apa? Dia datang daripada jauh. Dia tak duduk di Madinah. Bila dia tak duduk di Madinah, maknanya ada banyak perkara yang dia tidak tahu. So bila dia sampai daripada daripada kampung dia ini sampai ke bandar, tiba-tiba dia tanya, sebab itu di kalangan para sahabat ni macam, alamak dia tanya lah. Macam tu kan? Dia tanya pula macam mana ni? Takut, bimbang. Dia tanya perkara-perkara yang mungkin datang-datang terus tanya kepada Nabi SAW. Okey, baik. Kita ada satu lagi di situ perenggan yang berikutnya pada perkataan pada perkataan al-aqilu. Okey? Al-aqilu. Yang maksudnya berakal. Kenapa di dalam riwayat ini dia letakkan lelaki daripada desa datang yang mana lelaki ini berakal? Kan kalau kita kata perlu ke nak cakap dia tu pakai tudung? Perlu ke nak cakap, nak explain orang, nak describe orang tu pakai tudung ke tak pakai tudung? Perlu ke nak describe orang tu bodoh ke pandai? Macam gitu kan. Orang nak tanya-tanyalah. Tetapi dalam riwayat ini kita kata di sini dia jelaskan, dia describe, dan saya dah sebutkan dalam sesi-sesi yang lepas. Periwayatan hadis kebiasaannya akan describe bagaimana keadaan orang tersebut. Jangan lupa, pada hadis yang pertama kita bincangkan tentang malaikat Jibril yang datang bertemu dengan Nabi. Di dalam hadis itu juga disifatkan, diberikan dengan satu penjelasan bagaimana lelaki yang sebenarnya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi. Dengan keadaan yang bajunya serba putih, bersih. Orang kata handsome lah, handsome. Rambutnya bersih kan. Tidak nampak pada dia kesan orang yang datang daripada jauh. Seolah-olah dia daripada rumah, daripada penduduk itu datang bertemu dengan Nabi SAW. Kita lihat dalam periwayatan hadis, dijelaskan bagaimana situasi orang itu. Sama juga pada hadis yang lepas. Lelaki daripada penduduk Najd itu, bila dia datang, perawi menceritakan tentang keadaan lelaki tersebut. Dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Mereka ceritakan bahawa bagaimana dia bertanya dengan Nabi. Kan pada waktu itu, yang mereka dengar cuma suara yang berdengung-dengung, tak berapa jelas. Sampailah bila mereka datang dekat, baru mereka dapat dengar suaranya yang jelas. Dan disebutkan lelaki ini tha'irur ra'si, iaitu rambut dia agak beracak-acakan. Rambut dia tak settle. Rambut dia tak jelas. Maknanya rambut dia tak jelas. Rambut dia tak kemas. Jadi dia describe lagi keadaan lelaki itu. Sama juga dalam hadis kita yang ini. Dijelaskan kepada kita bagaimana keadaan lelaki daripada penduduk desa ini. Tapi kali ini mereka jelaskan tentang akalnya. Sebab tu mereka kata seorang lelaki daripada penduduk desa yang berakal. Namun persoalannya, kenapa penting ke nak kata lelaki ni berakal ke tak berakal? Jadi di sini Imam An-Nawawi dia syarahkan. Okey, dia syarahkan.
kenapa di kalangan para sahabat menyebut lelaki ini sebagai seorang lelaki dari penduduk desa yang memiliki akal? Pertama, kita lihat di sini kerana lelaki ini dia sangat mengerti tentang tata cara bertanya. Tadi kita bacakan hadisnya agak panjang ya. Semua adalah persoalan-persoalan yang diajukan oleh lelaki itu. Nabi jawab ringkas saja. Yang kita boleh lihat daripada jawapan Nabi ialah sadaqah. Nabi jawab kan, dia benar, iaitu utusan aku itu betul. Dan jawapan kedua yang Nabi berikan kepada dia, na'am. Ya. Nabi jawab sadaqah, na'am. Sadaqah, na'am. Sadaqah, na'am. Macam tu kan. Bukan sadaqah Allah Azim Okey, sadaqah, na'am. Itu dua. Dua jawapan Nabi. Okey, dua jawapan Nabi. Dan soalan lelaki ini panjang. Soalannya panjang. Yang mana kita lihat daripada soalan yang dibentuk oleh lelaki itu ketika dia nak ajukan kepada Nabi SAW menunjukkan bahawa dia bukan lelaki yang sebarangan. Cara dia bertanya nampak ada kebijaksanaan dalam pertanyaan dia. Sebab apa dia kata ada adabnya. Okay, ketika dia tanya tu ada adab-adabnya dan dia menanyakan sesuatu yang penting baginya dan bagaimana cara yang baik untuk mengulangi pertanyaan. Bila kita lihat balik cara dia bertanya kan, mula-mula dia tanya tentang yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung ganang. Mula-mula dia tanya macam tu. Okey, kepada Nabi SAW. Maknanya dia tanya tentang akidah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia pergi kepada next. Okey, soalan dia yang kedua yang baru dia tanya tentang rukun Islam tu tadi. Dia tak terus-terus datang kepada Nabi, terus tanya, kena solat ke? Tak. Tetapi dia beritahu kepada Nabi, utusan itu yang datang beritahu kepada kami. Okey, kerana apa? Dia nak make sure itu adalah yang betul. Apa yang disampaikan itu benar daripada Nabi, bukan daripada utusan itu. Lalu kita lihat, bila dia susun soalan tu kan, mula-mula dia tanya, adakah benar utusan kamu kata gini? Nabi kata, ya betul. Okey, kalau gitu dia kata, adakah itu daripada Allah? Nabi kata, ya benar. Nampak cara dia susun soalan itu kan. Dia tak terus tembak. Kalau kita tanya tembak je Muslimah kan. Ustazah, macam tu kan. Kita tanya kan, Ustazah, apa hukum gini gini tau, kita gini. Kita tanya gitu. Tapi nampak, ini orang yang datang daripada kawasan pendalaman. Tetapi bila dia susun, Masya Allah, tabarakallah. Ayat dia, struktur ayat dia tu kan memang cantik. Dia tanya kepada Nabi SAW. Sebab itu di kalangan para sahabat bila mereka meriwayatkan kisah ini, mereka kata lelaki daripada kawasan pendalaman yang berakal. Okey, seterusnya. Kerana dia ingin mendapatkan jawapan yang memuaskan sebab kita tahulah kalau kita dengar daripada orang lain kan dengan dengar daripada mulut orang tu sendiri dia berbeza. Betul tak? Kalau saya dengar sesuatu daripada orang yang orang tengah lah wakil ni kan, kita rasa macam tak confident betul ke? Dia kata macam tu kan. Kita rasa macam nak dengar daripada mulut dia sendiri. Itu yang buatkan kita pergi jumpa dengan dia, nak tanyalah betul ke awak kata gini kan. Sebab orang ni kata dengan saya gini. Jadi kita dengar bagaimana letaknya kebenaran pada sesuatu yang disampaikan kepada kita. Kita nak ada rasa satisfy lah. Maksudnya kita nak ada rasa kepuasan bila kita dengar jawapan tu daripada mulut orang tu sendiri. Betul ke awak suka saya? Macam tu tanyakan. Orang tu kata, Zaza dia suka Zaza. Orang yang tengah datang, Zaza dia suka Zaza. Oh ya? Kita datang jumpa direct kat dia. Betul ke awak suka saya? Kita dengar daripada mulut orang tu sendiri. Baru kita puas hati. Betul lah dia suka kita. Keadaannya sedemikian. Dia tak sama. Kan nanti kan tiba-tiba kita pula perasan, oh dia suka kita lah. Lagi orang perempuan ni cepat perasan macam tu kan. So kita nak buat dekat sini, bayangkan lelaki di kalangan penduduk pendalaman ini daripada jauh tau dia datang. Padahal Nabi dah utuskan seseorang di kalangan sahabat untuk ajar agama di kalangan mereka ni, kepada mereka ni. Tapi dia tak puas hati, dia datang ke Madinah, dia nak tanya sebab apa? Dia nak betul-betul dengar daripada yang empunya diri, betul ke apa yang disampaikan oleh lelaki yang datang sebagai utusan itu. Dan yang ketiga, kita lihat begini. Dia adalah orang Arab Badui. Kenapa kita kata dia seseorang yang berakal? Kerana begini Muslimah, biasanya orang Arab Badui ini mereka di kalangan orang yang jahil. Tidak berpendidikan,
yang kurang bertemu dengan orang ramai, yang mana mereka ini berperilaku biasanya tabiatnya kasar, ya. Jadi bila mereka tanya ataupun bila mereka ni nakkan sesuatu, dia ikut kepala dia sendirilah. Ni biasa orang yang duduk di pendalaman dia begitu. Sebab dia kurang terdedah dengan suatu situasi berhadapan dengan orang ramai ataupun terdedah dengan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Apa yang datang kepada mereka itulah yang mereka hadap, itulah yang mereka hadam. Selalu sedemikian. Jadi sebab itu bila lelaki ini di kalangan Arab Badui daripada kawasan pendalaman yang tidak terdedah dengan ketamadunan, dengan pendidikan, ya, bila dia datang ke Madinah dengan soalan-soalan yang cantik itu tadi kan, kita kata dia adalah seorang yang berakal, yang memiliki intelektual yang tinggi walaupun dia di kalangan penduduk dari kawasan pendalaman. Sebab tu kita lihat beginilah daripada hadis ini, level pemikiran seseorang itu dia tak sama. Daripada mana pun dia. Kan kita tak boleh kata, oh kalau daripada Singapura bijak lah dia ni. Tak juga. Tak juga. Tak juga. Ataupun, oh dia doktor ya, ada PhD mesti bijak. Tak juga. Okay, semua doktor berbeza-beza tahap level pemikirannya. Ada doktor pokak juga. Minta maaf. Ada doktor pemikiran pun yang teruk juga. So kita lihat di sini, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, tidak kira seseorang itu dia datang daripada mana. Okey, daripada kawasan pendalaman ke, kawasan bandar ke kan, daripada kawasan yang kita kenal ramai orang bijak pandai ke apa kan. Tapi tak semestinya tahap pemikiran adalah sama. Sebab itu di sini penting untuk kita sebutkan orang lelaki daripada kawasan desa yang memiliki akal. Bayangkan jika sekiranya disebut sahaja di dalam hadis ini seorang Arab Badui. Kita bila baca, oh Arab Badui mesti kita fikir, ni mesti tak bijak tanya soalan pun kasar-kasar. Kita akan rasa sedemikian. Sebab itu dalam hadis ini secara jelas, secara terang menyebutkan kepada kita lelaki ini. Walaupun dia Arab Badui tetapi dia ada intelektualnya yang tinggi. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat kepada perbincangan yang berikutnya, iaitu perkataan Faqala ya Muhammad. Okey, kita ada perkataan berikutnya. Lihat pada perenggan berikutnya, masih lagi muka surat 401 ya Muslimah. Baik, di sini dia pun kata kepada Nabi. Dia sampai-sampai dia kata, wahai Muhammad. Kan? Faqala ya Muhammad. Jadi para ulama berpendapat mungkin panggilan tersebut sebelum adanya larangan memanggil baginda dengan namanya. Dalam kitab kita ada letakkan ayat Al-Quran kan di situ, surah An-Nur ayat 63. Ada larangan dalam Al-Quran yang mana Allah pesan kepada kita ni umat Nabi SAW, jangan panggil Muhammad, Mat ke apa kan, apa engkau adik engkau ke macam itu kan. Ini Nabi, kena panggil dengan gelaran yang baik. Okey, surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Maknanya janganlah kita panggil sama. Ni Rasulullah. So cara kita nak panggil, nak sebut pasti berbeza dengan orang lain kerana dia Nabi dan Rasul. Tak boleh untuk kita panggil dia macam kita panggil adik kita ke, abang kita ke, kawan-kawan kita kan. Mat. Macam tu. Itu orang Melayu lah suka pendekkan nama. Tak tahu nama Sakinah pendek macam mana. Kin. Tak ada macam tu kan. Jangan panggil saya Kin Okay. So kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita dengan adab. Ya, adab dengan Nabi. Bagaimana bila nak kita address ataupun kita nak panggil Nabi SAW, iaitu panggil dengan panggilan yang baik. Menurut salah satu tafsir maknanya adalah janganlah kalian mengatakan wahai Muhammad. Jangan panggil nama lah kan di situ. Akan tetapi katakanlah wahai Rasulullah, wahai Nabiullah. Dia lebih cantik, lebih sedap didengar. Dan orang pun bila orang dengar, oh ini adalah seseorang yang terhormat, adalah orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati dan sebagainya. Bukan kita panggil nama-nama macam tu saja kan, Mat, Muhammad. So di situ Allah larang. Cuma bila lelaki ini dia datang, tiba-tiba dia panggil ya Muhammad. Nampak kan? So, wahai Muhammad, dia panggil sedemikian. Dikatakan bahawa mungkin bila dia datang tu ada dua kemungkinan. Pertama,
mungkin ketika peristiwa ini berlaku, belum lagi turun ayat surah An-Nur, ayat 63 dalam surah An-Nur. Belum lagi turun ayat itu. Jadi sebab itu lelaki ni datang, dia terus panggil, Ya Muhammad. Ataupun mungkin kita ada poin kita yang kedua pada slide saya yang terakhir di situ, mungkin hal tersebut terjadi setelah turun ayat, tetapi belum sampai kepada orang Badui tersebut. Sebab tadi dia punya reason kita ataupun faktor utamanya kita kata di sini, kerana lelaki ini dia tak duduk di Madinah. Dia duduk di kawasan yang pendalaman. Bila duduk kawasan pendalaman, maklumat lambat sampai kepada dia. Kan? Dulu tak ada WhatsApp ya Muslimah, okey. Nak sampai-sampai kan apa kan? Sekarang senang. Tak payah nak tunggu maklumat sampai sana. Maklumat tiba-tiba je. Baru cakap je dah sampai keluar dekat kita punya phone. Ya sedemikian. Jadi di sini kita lihat lelaki ini kemungkinan ada dua peristiwanya berlaku. Kenapa dia panggil Nabi dengan nama? Satu ialah mungkin peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat 63 surah An-Nur. Ataupun ayat ini dah turun. Cuma lelaki ini dia belum tahu lagi tentang penurunan ayat tersebut. Namun secara keseluruhannya tentang perenggan ini ataupun tentang perkataan ini, boleh saya nak kata beginilah ya, ini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang yang lebih daripada kita, kan? Ini berlaku dalam konteks masyarakat kita jugalah. Kita kata Nabi kita panggil dengan jangan panggil nama. Sama macam kita dengan ibu ayah kita. Kita tak panggil ibu ayah kita dengan nama. Kan kita panggil mak kita, temu, tak ada, saya tak panggil mak saya macam itu, mengamuk mak saya. Namanya adab. Kan adab. Bila kita jumpa dengan orang yang lebih ada authority, yang orang tua nanti marah, orang senior kan, senior kita ini, kita panggil pak cik, mak cik kan macam tu kan. Kita tak panggil nama mak cik tu, panggil ya, oh ya, tak ada gitu kan. Biadab betul Ustazah Sakinah panggil aku ya, kau dia minta apa, aku adik dia begitu. Orang akan marah. Jadi sebab itu di sini cara kita berkomunikasi Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dalam Al-Quran. Dengan Nabi SAW kita belajar bagaimana untuk menyebut nama Nabi SAW dengan seelok-eloknya, seindah-indahnya ketika kita nak panggil, ketika kita nak sebut nama baginda. Begitu juga dalam keadaan kita berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, kalau kita tahu dia guru, panggillah guru kan. Ni saya pernah cakap lah tapi ada orang marah. Ada orang kata, nak kena panggil ustazah sebab kita ni anggap diri kita ni besar lah gitu kan. Ada orang sindir saya lah. Kan? Ada orang kata, awak ni kenapa? Tinggi sangat ke taraf awak kena panggil ustazah? Ada orang kata gitu. Tapi ini adab. Kalau kita hidup sebagai masyarakat yang bertamadun, yang memiliki intelektual yang tinggi kan, maknanya di situ kita belajar cara komunikasi yang beradab. Pada zaman Nabi juga begitu. Ya begitu. Unless, melainkan memanglah saya tak kisah, tak apalah cik panggil je saya Sakinah. Kan, tak kisah mana-mana pun panggil saya Sakinah, begitu. Tapi kita kena lihat, kalaulah cara panggilan tersebut, kita biarkan. Orang dah tak dapat beza dah mana guru, mana anak murid. Nampak tak? Mana guru, mana anak murid, mana kedudukan dia kan begitu. Tak ada beza dah. Jadi bukan kita nak meninggikan ataupun bukan kita nak supaya orang anggap kita ni tinggi sangat. Bukan gitu. Tetapi kita nak ajar tentang adab komunikasi di dalam masyarakat. Sama kita dalam adik-beradik. Mungkin kita memang dengan adik-beradik kita berbuat aku kau. Ada adik-beradik begitu. Tapi kita tetap panggil dia abang. Adik kita kan, adik engkau gini, macam tu kan, tetap ada guna. Abang Pen gini, tetap kita guna perkataan abang di situ. Cuma kita kata engkau aku berbual sedemikian. Tapi cara kita panggil dia tetap ada abang. Cara kita address dia tetap sebagai adik kita. Sama dengan mak kita. Mak kita kadang-kadang berbual dengan kita aku engkau kan. Engkau tak datang rumah aku makan dengan apa Takkanlah kita nak berbual dengan mak kita. Engkau mak mana kau tak ajak aku. Tak adalah kita cakap gitu dengan mak kita. Kan kita tetap panggil dia mak. Kita tak panggil dia dengan panggilan nama. Jadi di sini mungkin isunya ialah ramai orang yang sudah terlampau banyak berkomunikasi di alam maya sehingga kita lupa cara untuk berbual dengan lebih beradab. Bukan saya kata orang ni dah tak ada adab sekarang ni, bukan gitu. Cuma kita mungkin sudah jauh daripada cara orang yang berbual penuh dengan adab dan kesopanan. Lagi-lagi kan kita orang Melayu. Kita cakap orang Melayu kan penuh dengan adab dan kesantunan. Begitu. So kita cubalah
terapkan kembali cara kita berkomunikasi, didik anak kita, kan anak kita yang kecil-kecil lagi ni kan, yang masih lagi kanak-kanak, kita ajar dengan guru, you kena cakap betul-betul dengan baik, panggil teacher, jangan panggil sis kan, macam tu kan. Kita tak panggil lah doktor, pergi doktor jumpa kat klinik, tak panggil lah doktor, kita tak panggil doktor, bro aku sakit gigi bro, kau cabut gigi aku. Kita tak kata gitu, kita pun takut doktor ni kalau geram dengan kita, dia ompel gigi kan, kau panggil aku bro Mel aku tengok macam mana bro punya kan. Gigi kita berompel dahsyat-dahsyat kan gitu kan. Kita takut kan, kenapa? Sebab kita tahu kena beradab. Jadi ini kita nampak dalam agama kita ajarkan dengan begitu cantik. Bermula daripada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita bagaimana dengan seorang nabi, seorang rasul kita berkomunikasi, kita berbual, ada adabnya, ada caranya. Daripada situ perbualan kita ataupun komunikasi kita dengan orang ramai yang ada di sekitar kita, ia akan turut menjadi beradab, cantik dan kita jaga tata susila kita ketika kita berbual dengan orang ramai. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Ke dah habis? Ke dah habis? Kejap ya, kejap. Tanta dah habis dah habis lah. Okey, dah habis. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Okey, mudah-mudahan saya harap nilai dapat dimanfaatkan apa yang saya syarahkan tadi. InsyaAllah kita akan sambung kan. Nampak macam sekejap ya, tapi tak apalah. Sekejap saya lapar ni nak makan. kita lihat di sini bagaimana cara komunikasi yang betul pada pertemuan lelaki daripada desa ini yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Bagaimana cara itu kita dapat belajar daripada kisah ini. Yang menariknya juga berkenaan dengan hadis ini yang saya suka ialah lelaki ini dia bila cara dia bertanya tu, Masya Allah Tabarakallah, dia begitu teratur, cara soalan dia pun cantik kan, yang akhirnya daripada satu yang besar, soalannya besar, umum, akhirnya ia menjadi satu soalan yang kecil, dikecilkan, seterusnya jadi satu soalan yang lebih khusus. Nampak bagaimana dia bertanya. Ada cara lah dia susun ya. Nanti insya-Allah pada minggu depan kita akan kupaskan lagi cara dia bertanya, ayat-ayat yang dia gunakan ya, sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab kita ini. Saya mohon maaf jika sekiranya ada apa-apa yang tadi saya syarahkan mengguris hati, terasa kan, rasa menjerut jiwa dan perasaan ya. Minta maaf banyak-banyak. Mungkin ada perkara-perkara yang tak sepantasnya saya ucapkan di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua, termasuk saya, dengan hidayah untuk terus-terusan beramal soleh dan menjadi muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal dengan setiap apa yang kita pelajari. Okey muslimah semuanya, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa sekali lagi pada minggu hadapan di masa yang sama dan tempat yang sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk terus-terusan menuntut ilmu agama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.